Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Dan kita sampai kepada hadis 24. Dan kita sama-sama membaca syarah yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jardani Dimyati radhiyallahu anhu. Jadi kita sampai pada bahagian yang terakhir daripada hadis ke-24. Rasulullah SAW bersabda melalui hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri, kamu tidak boleh sampai kepada tahap untuk memudaratkanku. Fatadurruni, lalu kamu tadi mampu untuk memudaratkan daku. Walan tablughu naf'i, dan kamu tidak boleh sampai kepada tahap untuk memberi kemanfaatan kebaikan. Fatanfa'uni, lalu kamu memberikan kemanfaatan kepadaku. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa kamu wahai manusia tidak mampu untuk memberi kemudaratan dan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kamu bersifat dengan lemah dan kefakiran. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kudrat dan kekayaan. Dan sesungguhnya ijma' ulama ahli sunnah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala kemudaratan dan kemanfaatan. Maka ketaatan yang kita buat 10 tahun, 20 tahun, walaupun 1000 tahun sekalipun, la tanfa'uhu, tidak memberi kemanfaatan kepada Allah. Dan sebaliknya juga, wal ma'siyatu la tadurruhu, apa saja maksiat yang kita buat tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya, sekiranya ibadat yang kita buat tidak memberi kemanfaatan kepada Allah dan maksiat yang dibuat oleh manusia tidak memudaratkan Allah, maka kemanfaatan dan kemudaratan tadi kembali kepada siapakah? Maka jawapannya dikatakan wa innama taqa'u, wa innama naf'ul ula, bahawa sesungguhnya kemanfaatan ibadat, wa dararul thaniyah, dan kemudaratan maksiat, raji'un lil abdi, kembali kepada manusia sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum, sekiranya kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu sebenarnya berbuat baik kepada diri sendiri. Wa in asatum falaha, dan sekiranya kamu berbuat jahat, maka kamu sebenarnya membuat jahat kepada diri kamu sendiri. Jadi nak difahami daripada situ bahawa Allah Subhanahu wa taala maha kaya daripada manusia, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan apa saja yang Allah Taala larang, kesemua kemanfaatan tersebut kembali kepada manusia. Jadi sekiranya kita mentaati arahan Allah, kita sebenarnya mencintai dan kita sebenarnya memelihara diri kita sendiri. Dan sekiranya kita menderhakai, kita sebenarnya memudaratkan diri kita sendiri. Jadi itu perkara yang nak difahami. Jadi jangan sekali-kali kita beriktikad agama Islam menyusahkan syariat, menyusahkan hidup kita. Perkara ni tak boleh, yang ini tersekat, yang ini tak dibenarkan. Jadi kita rasa, masa nafsu tadi dia akan membisikkan kepada kita seolah-olah agama tadi mengikat, mengongkong, menyusahkan manusia. Tapi daripada ungkapan yang yang Allah Subhanahu wa taala beritahu ni bahawa hendaklah kita mengetahui syariat ialah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Penurunan syariat,
menghantar Rasul-Rasul, mengurniakan kitab Al-Quran, kesemua itu di bawah nama Ar-Rahman Rahim, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang zahir dan batin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Maknanya, wahai hamba-hambaku, jikalau umat yang terdahulu, maksudnya orang yang telah mati meninggal dunia di zaman dahulu, wa akhirakum, dan orang yang masih ada sekarang dan yang akan datang, wa insakum wa jinnakum, dan dari kalangan manusia, dari kalangan jin, kanu ala atqa, kesemua mereka berada di atas hati manusia yang paling bertakwa minkum, dari kalangan kamu, bermaksud hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mentaati Allah seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, ma zada dzalika fi mulki, perkara tersebut tidak akan menambahkan kepada kerajaanku, keagunganku, syai'an, walaupun sedikit. Mana nak difahami dari situ bahawa Allah Ta'ala maha kaya daripada ketaatan manusia. Dan sebaliknya pula, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jikalau umat yang terdahulu dan umat yang sekarang dan akan datang, manusia dan jin, mereka berada di atas hati makhluk yang paling jahat sekali. Ini maksud kerana iblis al-la'in. Maka Allah berkata, ma naqasa zalika min mulki syai'an, perkara tersebut tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan penutupnya, sambungan seterusnya, Allah Ta'ala berkata, wahai hamba-hambaku, jikalau umat terdahulu dan umatnya akhir, manusia dan jin, qabu, mereka semua berdiri, berhimpun, fi sa'idin wahidin, maksudnya di satu permukaan bumi, fasa'aluni, dan semua mereka meminta daripadaku, wa'ataitu kulla insanin mas'alatu, dan aku berikan mas'alatahu, aku berikan pada setiap orang yang meminta tadi apa saja hajatnya, ma naqasa zalika, perkara tersebut tidak akan mengurangkan mimma indi, daripada kekayaan yang berada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr, melainkan seperti mana jarum mengambil air yang amat sedikit apabila jarum tadi dimasukkan ke dalam laut yang amat luas. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa inilah satu perumpamaan bahawa Allah ingin memberitahu kepada kita, laut ialah satu makhluk yang amat luas yang boleh dilihat dengan mata kasar, dan mencelupkan jarum tadi, dalam keadaan jarum tadi amat halus dan amat licin, sebenarnya tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada laut yang amat luas tadi. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala, khazanah Allah yang maha agung, terlampau luas dan tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah Taala memberikan ke semua kehendak manusia. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa hendaklah difahami bahawa khazanah Allah Subhanahu wa taala semakin banyak ataupun sebanyak mana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, maka dia tidak akan berkurangan. Sebagaimana contoh diberikan oleh penulis seperti api ya. Sekiranya satu api, nyalaan api, kita ambil api tersebut dan kita pindahkan untuk nyalaan kedua, ketiga, keempat, kelima, maka api yang ada tidak akan berkurangan. Dan begitu juga ilmu. Ilmu, sekiranya kita sampaikan kepada orang, tidak berkurangan ilmu tersebut daripada orang yang memilikinya. Bahkan dikata dalam syarah, bahkan ilmu tadi bertambah apabila kita tadi menyampaikan kepada orang lain. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata, al-ilmu khairun minal mal. Sesungguhnya ilmu tadi lebih baik daripada harta. Ilmu memelihara kamu, bahkan kamu terpaksa memelihara harta. Harta menjadi kurang dengan sebab nafkah, bahkan ilmu tadi bertambah apabila kamu menyampaikan. Maksud apabila kita tadi mengajar kepada manusia. Jadi difahami daripada perenggan seterusnya bahawa kita dituntut untuk berdoa, dan kita tadi dituntut untuk memohon sentiasa apa segala hajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita ada sangkaan yang buruk di dalam hati kita, terlampau banyak aku minta, boleh ke Allah bagi? Maksud kita dalam hati kita, kita dah meletakkan yang Allah Subhanahu wa taala tadi tidak mampu, ataupun Allah Taala tadi tidak berupaya
Dari itulah was-was ataupun gangguan daripada syaitan. Macam dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, apabila kamu minta, maka kamu mintalah dengan sepenuh hajat kamu setinggi langit. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak lemah untuk mengurniakan hajat kamu tadi. Dan yang terakhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai hamba-hambaku, innama hiya, bahawa sesungguhnya perkara yang telah kami nyatakan tadi, innama hiya a'malukum, ialah amalan-amalan kamu. Maksudnya sekiranya kamu tadi berada di atas hati manusia yang paling bertakwa, maka akan terzahir amalan daripada hati tersebut. Dan sekiranya kamu berada di atas hati manusia yang paling menderhakai Allah, maka akan terzahir juga amalan daripada hati tadi, kerana hati ialah raja kepada anggota yang zahir. Maka akhir sekali Allah berkata, yang akan dikira ialah a'malukum. Sesungguhnya apa saja amalan yang kamu buat, uhsiha, aku akan membilangnya. Aku akan mencatatnya lakum. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan membalas kepada kamu ganjaran daripada amalan yang kamu buat. Ini dalam syarah ni katakan, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang amat sempurna, sama ada perbuatan yang kamu buat tadi baik ataupun sebaliknya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kamu akan diberikan ganjaran pada hari kiamat. Dan satu riwayat mengatakan diberikan juga di dunia. Kerana sesungguhnya telah diriwayatkan bahawa orang beriman akan dibalas dengan kejahatan mereka di dunia. Maksudnya sekiranya orang beriman tadi melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ujian, bala bencana kepadanya untuk dihapuskan kejahatan tersebut, kesan kejahatan tadi di dunia. Wa yadkhuluna al-jannata bihasanatihim, dan mereka akan masuk ke dalam syurga dengan amalan-amalan yang baik. Dan orang kafir sebaliknya, mereka akan dibalas dengan kebaikan mereka di dunia. Maksudnya Allah berikan kepada mereka dunia sekiranya mereka tadi menolong orang dan seumpamanya. Dan Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dengan kejahatan yang mereka buat. Dan yang terakhir sekali ialah, maksudnya difahami daripada ungkapan tadi bahawa yang dikehendaki daripada kita ialah amalan. Maksudnya kita perlulah membersihkan hati supaya hati tadi mengeluarkan amalan yang baik. Illal ladzina amanu, maksudnya hati yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada khalifah-khalifah baginda sallallahu alaihi wasallam seluruh dunia. Hati yang beriman tersebutlah yang akan terbit daripadanya wa amilus salihat. Jadi sebagai penutupnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, faman wajada khairan, siapa yang mendapati amalan yang baik pada dirinya, maksudnya Allah berikannya taufik untuk beribadat, Allah berikannya taufik untuk membaca Quran, Allah berikannya taufik untuk berzikir, Allah berikannya taufik untuk bersedekah, falyahmadillah, maka hendaklah dia tadi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi taufik. Kerana sesungguhnya taufik ialah nikmat yang amat agung, yang wajib manusia tadi bersyukur ke atasnya. Dan setengah ulama berkata, sesungguhnya mensyukuri nikmat akan memelihara nikmat tersebut daripada hilang. Dan Wahab Ibn Munabbih berkata, aku membaca dalam kitab-kitab yang terdahulu bahawa sesungguhnya iblis tidak pernah berkata di dalam semua ibadat yang dia buat, di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dia tidak pernah berkata Alhamdulillah. Maksudnya dia tidak mengembalikan semua amalan yang baik tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Wahab bin Munabbih berkata, walau qalaha ma makarallahu ta'ala bih. Jadi kalau dia kata sekali saja Alhamdulillah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengujinya dengan rasa ujub dengan amalan tersebut. Dan setengah ulama arif berkata, siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia sungguhnya telah mendedahkan dirinya kepada dihilangkan nikmat tersebut. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya telah mengikat nikmat tadi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sabda, siapa yang diberi lalu bersyukur, siapa yang diuji lalu sabar, siapa yang dizalimi lalu memaafkan, siapa yang menzalimi lalu meminta maaf, kemudian Nabi SAW berdiam. Maka sahabat berkata, apakah yang akan berlaku wahai Rasulullah kalau orang tadi bersifat dengan sifat demikian?
Maka Rasulullah SAW bersabda, Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka lah manusia yang dikurniakan dengan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, mereka akan diberi hidayat di dunia. Itulah keadaan orang yang diberi taufik. Kemudian sebaliknya, Allah Ta'ala berkata, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ. Siapa yang mendapati selainnya, maksudnya dia mendapati dirinya melakukan maksiat, dia mendapati dirinya melakukan kekurangan, kesilapan dan seumpamanya, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Maka janganlah dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Maknanya jangan sekali-kali kita menyandarkan kesilapan, maksiat, kesalahan kita kepada takdir Allah, ataupun kepada qada dan qadar, ataupun kita kata perkara ini telah ditetapkan, maka aku tak dapat mengelakkannya. Bahkan dalam kita menyandarkan segala kejahatan, kesilapan dan dosa tadi kepada diri kita sendiri. Sebagai penutupnya berkata Syekh Sahal bin Abdullah Tustari radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila seseorang hamba melakukan kebaikan dan hamba tadi berkata, wahai Allah, Engkau dengan semata-mata limpah kurnia kamu menggerakkan aku untuk melakukan ibadat. Engkaulah yang membantu, Engkaulah yang memudahkan. Maka apabila dia berkata demikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat-sangat bergembira dan mensyukuri perkataan hamba tersebut. Dan Allah berkata, wahai hamba-Ku, Engkaulah yang melakukan, Engkaulah yang mentaatiku, Engkaulah yang mendekatkan diri kepadaku. Itulah manusia yang mengembalikan segala kebaikan diri ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, sekiranya orang tadi melakukan ibadat dan dia memandang kepada diri sendiri, lalu dia berkata, aku yang melakukan ibadat tersebut, aku yang mentaati, aku yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berpaling daripada orang tersebut. Dan Allah berkata, aku sebenarnya mentaufikkan kamu, aku sebenarnya yang membantu kamu, aku sebenarnya yang memudahkan kamu. Dan apabila seseorang tadi melakukan maksiat dan berkata, Engkaulah yang mentakdirkan, Engkaulah yang menentukan, Engkaulah yang menghukum aku dalam maksiat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan murka ke atasnya. Bahkan Allah berkata, Engkaulah yang berbuat jahat, Engkaulah yang jahil, Engkaulah yang menderhakaiku. Dan apabila seseorang tadi berbuat maksiat, tapi dia berkata, wahai Allah, aku menzalimi diriku, aku melakukan perkara jahat, aku melakukan dengan kejahilan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadap kepadanya. Dan Allah berkata, betul, aku yang mentakdirkan, aku yang menentukan, dan sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu, dan aku menutup keaiban kamu. Jadi itulah dua keadaan apabila kita tadi melakukan ibadat. Apabila kita menyandarkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan amat bergembira. Dan apabila kita tadi menyandarkan kepada diri kita sendiri, maka Allah Ta'ala akan berpaling daripada kita. Dan begitu juga apabila kita tadi melakukan maksiat, sekiranya kita tadi menyalahkan Allah atas maksiat tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan amat murka. Tetapi sekiranya kita tadi menyandarkan kejahatan, maksiat kepada diri kita, dan kita mohon ampun daripada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan diri kita. Itu satu panduan daripada Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan itulah penutup kepada hadis 24 yang kita baca tadi. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita adab untuk bermuamalat dengan Allah, untuk kita tadi menyembah Allah, untuk kita tadi mengharungi kehidupan kita, perkara yang berlaku baik dan buruk seumpamanya. Yang baik disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita puji Allah Ta'ala, dan segala yang jahat tadi kita sandarkan kepada diri kita sendiri, dan kita mohon ampun dan istighfar. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kashif anna اللهم اكشف أمة ماليزية، اللهم اكشف عنا من الوباء والبلاء ما لا يكشفه أحد غيره، اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والسلوة الأعداء ما لا يكشفه أحد غيره، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض مغاربها، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام واكلأهم
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سيد الصباح ونرزقه صحة وعافية وسلامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Dan moga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada semua sahabat-sahabat, kepada semua umat Islam yang berada di Malaysia, dan menyelamatkan mereka daripada musibah yang menimpa mereka dan memberikan mereka kesabaran dan menggantikan apa yang telah kehilangan dengan ganjaran yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.